Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita untuk subjek Bahasa Melayu. Pada hari ini cikgu dah pilih temanya ialah keselamatan diutamakan dengan tajuknya banjir di kampung saya. Okey, pada hari ini cikgu dah tetapkan cikgu punya objektif cikgu. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menulis kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan. Okey. Soalan dia. Okey, kamu kena ini soalan bahagian C Bahagian C, kamu kena buat penulisan. Okey, tajuk soalannya ialah kampung saya dilanda banjir. Ceritakan pengalaman kamu tentang kejadian banjir tersebut. Kampung saya dilanda banjir. Ceritakan pengalaman kamu tentang kejadian banjir tersebut. Panjangnya karangan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan. Okey, tengok gambar-gambar ini, gambar-gambar banjir. Ini gambar banjir yang ada yang cikgu dah kumpulkan. Okey, ini gambar anggota penyelamat sedang menyelamatkan mangsa banjir. Mungkin mereka sedang dipindahkan Ni nampak gambar-gambar banjir, tengok Okey, ini keadaan di pusat pemindahan banjir. Okey. Okey, banjir pusat pemindahan banjir kamu tengok. Okey. Okey, okey. Okey, ini gambar-gambar di pusat pemindahan banjir kamu tengok. Ni keadaan rumah yang terlibat dengan banjir Kesian perabot rosak, lumpur penuh kat situ. Okey, baik. Untuk buat kerangka karangan, kamu kena ada kena pecahkan macam ni. Yang pertama, kerangka dia, isi penting dia. Yang kedua, penanda wacana. Kemudian kena ada kata hubung. Okey, kerangka karangan ni ialah pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3 dan penutup. Kemudian gunakan benda wacananya antaranya, seterusnya. Selain itu, samping itu dan ada banyak lagi benda wacana kan. Kamu dah belajar, kamu boleh gunakan. Okey, kemudian untuk mencantumkan ayat yang menggunakan kata hubung dan supaya, kerana, dengan, agar. Banyak lagi kamu boleh gunakan. Okey. Kemudian untuk buat karangan ni, kamu kena jawab dulu soalan-soalan di bawah ini. Okay, apakah yang telah berlaku? Kamu jawab soalan ni, kamu dapat isi dia. Okey, contoh. Apakah yang telah berlaku? Yang kedua, di manakah kejadian tersebut berlaku? Bilakah kejadian banjir itu terjadi? Apakah punca yang menyebabkan banjir berlaku? Bagaimanakah suasana pada masa tersebut? Siapakah yang membantu mangsa banjir? Kemanakah mangsa banjir ditempatkan? Nyatakan bentuk kerugian yang tanggung mangsa. Apakah harapan mangsa banjir? Ini 9 soalan yang kamu perlu jawab sendiri untuk mendapatkan isi penulisan. Okey, tengok contoh Untuk pendahuluan, boleh gunakan ni. Apakah yang telah berlaku? Apa? Satu kejadian banjir. Itu je. Satu kejadian banjir ataupun banjir telah berlaku. Di mana? Banjir telah berlaku. Okey, di manakah kejadian tersebut? Banjir berlaku di kampung sepakat ataupun banjir berlaku di kampung masjid. Okey, yang ketiga, bilakah kejadian banjir itu terjadi? Boleh buat kejadian banjir berlaku pada tahun lepas, minggu lepas, 2 hari lepas, okey, Ahad lepas, okey. Tu. Untuk isi yang pertama, apakah punca yang menyebabkan banjir berlaku? Biasanya apa berlaku? Hujan lebat, hujan lebat yang turun selama 3 jam, 2 jam, 4 jam tanpa henti. Menyebabkan air naik. Okey. Yang kedua, bagaimanakah suasana pada masa tersebut? Kamu ceritakan apa yang suasana kat situ. Orang ramai bertungkus lumus menyelamatkan barang-barang, menyelamatkan keluarga, ataupun menangis, menunggu sambil menunggu bantuan yang tiba. Okay, suasana tu kamu ceritakanlah hiruk pikuk, kelang kabut. Okay.
Isi kedua, siapakah yang membantu mangsa banjir? Siapa? Biasanya yang membantu ialah pasukan bomber dan penyelamat, pasukan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, JPAM, okey. Okey, mereka biasanya akan membantu kita untuk dipindahkan ke tempat yang lebih selamat. Okey, yang kedua, ke manakah bangsa banjir ditempatkan? Biasanya bangsa banjir akan ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara, PPS, Pusat Penempatan Sementara. Okey. Kemudian yang ketiga, nyatakan bentuk kerugian yang tanggung mangsa. Okey. Biasanya apa yang rugi bila banjir? Apa yang rugi? Kenderaan rosak seperti motosikal, kereta, van yang rosak. Kemudian rumah yang rosak, okey. Hanyut, perabot yang hanyut, okey, banyak-banyak dokumen yang hanyut. Okey, itu kerugiannya. TV, televisyen, komputer yang rosak kerana dimasuki air. Okey, yang kedua soalan dia, nyatakan bentuk bantuan yang diterima semasa. Okey. Ini bantuan ni biasanya yang diterima semasa di pusat pemindahan banjir sementara. Okey. Apa bantuan makanan, contohnya biskut, roti, okey. Kemudian bantuan pakaian, contohnya selimut, baju, seluar, atau bantuan ubat-ubatan kesihatan seperti ubat-ubatan. Itu semua tu boleh masuk dalam isi tiga ni Okey, kemudian penutup, apakah harapan mangsa banjir kepada pihak wajib? Okey, biasanya mangsa banjir akan berharap supaya kerajaan dapat membantu mengatasi masalah banjir pada masa depan. Dengan cara, cadangan dia, dengan cara memperdalam lagi longkang ataupun membersihkan longkang. Okey, membuat saluran air yang lebih teratur supaya supaya air hujan tidak melimpah. Air hujan dapat disalurkan ke sungai-sungai. Jadi itulah harapan mangsa banjir kepada pihak berwajib, ataupun mereka berharap supaya mereka mendapat bantuan yang lebih baik daripada kerajaan. Contohnya bantuan untuk ditempatkan semula. Bantuan rumah ditempatkan semua di rumah-rumah sementara supaya mereka dapat meneruskan kehidupan. Okey, jadi itulah saja dia punya soalan dia. Ada 9 soalan yang kamu perlu jawab untuk mendapatkan isi penting dalam karangan cerita tentang banjir ini. Okey, jadi macam biasa, cikgu harap kamu buat tag ini di buku BM penulisan. Kalau tak ada, kamu boleh buat dekat kertas dekat buku BM pemahaman boleh, BM bahasa boleh. Yang penting buat di atas kertas. Okey, yang ada buku tu Okey, jadi kalau tak faham boleh WhatsApp kat cikgu. Okey, tanya dengan cikgu macam mana nak buat latihan ni. Okey, cikgu harap semua akan dapat hantar kerana cikgu akan berikan markah untuk kemahiran menulis. Kalau kamu tak hantar, cikgu bagi 3 je untuk TP untuk 3 je. Kalau hantar, cikgu bagi 4. Jadi kalau baik, cikgu akan bagi 5 nanti dalam akhir tahun punya penilaian PBD kamu. Okey, cikgu rasa cukuplah sampai sini. Jadi cikgu harap kamu semua belajar betul-betul walaupun dalam musim COVID ni belajar dengan rajin, jangan putus asa. Okey. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.